Beliau berjaya membunuh sehingga 7 orang pengganas hanya dalam tempoh masa lebih kurang 3 minit sahaja. Gila, setuju dalam 3 menit aja. Luar biasa, dan itu seorang diri loh. Tung 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 gitu guys ya. Keren banget ini ya. Pada waktu itu sudah mempunyai skill yang brilian banget. Oke guys ya, perwira yang tidak didendang. Sebab itu kita harus apresiasi video-video seperti ini dan kita share sebanyak mungkin agar orang di luar sana ini tahu betapa pengorbanan para perwira ini perlu dihargai gitu guys ya. Sebab kalau di Indonesia sendiri itu mau masuk tentara itu pun mahal banget guys, serius mahal banget. Harus mempunyai duit banyak lah intinya. Kalau hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, berjumpa lagi dan lagi ya. Masih menggunakan baju Malaysia dong ya. Sebab kali ini kita akan reaction salah satu video yang cukup menarik yang membuat kita salut and respect lebih dalam lagi kepada para tentara ya, apalagi yang berjuang mati-matian demi negara ini. Saya respect, salut lagi guys ya, terbaik pokoknya. Ini ada salah satu video yang dimana ini adalah komando Malaysia seorang diri membunuh 7 komunis guys. Jadi luar biasa ya, sebab seorang diri loh tapi boleh mengatur gerak dan 7 komunis sikat bro, luar biasa ya. Ini channel daripada Gubet channel, kita subscribe dulu guys ya, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Aku respect banget guys, sebab banyak sekali track record yang pernah dialami, yang dilalui oleh para tentara di Malaysia ya, luar biasa, respect guys. Jadi tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita play videonya. Bismillah and play. Ini kisah gimana, kisah komando Malaysia. Saya penasaran banget. Pegawai Waran 2, Mahmur bin Said dilahirkan pada 30 Oktober 1942 di Parit Sulong, Johor. Anak keempat daripada 12 adik-beradik ini pernah menerima latihan asas komandor daripada 40 British Commando di Kem Majidi pada tahun 1965. 3 Mac 1967, dunia ketenteraan Malaysia turut menyaksikan sejarah keberanian dan kecemerlangan tropa Mahmur bin Said semasa menjalankan tugas bersama Regimen Gerak Khas Malaysia atau RGKM. RGKM dulu ya. Kini RGKM dikenali sebagai Grup Gerak Khas. Peristiwa berarti dulu RGKM terus kemudian menjadi GGK guys ya. Jadi ini adalah salah satu polis komando ya. Wow, sudah zaman dahulu sudah mempunyai track record loh cuy. Luar biasa ya. Bersejarah tersebut berlaku di sekitar Gunung Perigi yang terletak dalam kompleks Gunung Gading, Lunduk, Sarawak. Semasa kejadian, beliau baru berusia 25 tahun. Meskipun pada usia yang masih muda, beliau telah membuktikan keberanian yang sangat luar biasa dan mencipta sejarah tersendiri dalam Regimen Gerak Khas Malaysia. Beliau berjaya membunuh sehingga 7 orang pengganas hanya dalam tempoh masa lebih kurang 3 minit sahaja. Gila guys, 7 dalam 3 menit aja, luar biasa, dan itu seorang diri loh. Tung 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 gitu guys ya. Keren banget ini ya. Pada waktu itu sudah mempunyai skill yang brilian banget. Jadi, dalam video kali ini, kita akan mengetahui bagaimana seorang wira muda kita bertempur seorang diri melawan sekumpulan pengganas komunis. Teruskan menonton. Pada hari kejadian, tropa Mahmur bin Said sedang bertugas bersama rakan-rakannya dalam terop nombor 1 RGKM yang dipimpin oleh Lieutenant Muhammad Ramli Ismail selaku trop komander. Semasa hari kejadian, mereka telah 3 hari berada di kawasan operasi dalam usaha memburu sekumpulan antara 8 hingga 15 pengganas dari pasukan Gerila Rakyat Sarawak atau PGRS. PGRS merupakan serpihan daripada Paraku yang sedang mengganas di bumi Sarawak ketika itu. Ternyata ada juga. Pada hari tersebut, di dalam kedinginan yang mencengkam kawasan sekitar gunung itu, beliau yang masih berusia 25 tahun bersama-sama rakan beliau, Tropa Omar Abdul Rahman dan Korporal Sulaiman Sarut sedang memasak air untuk membancuh teh. Senjata beliau diletakkan kira-kira 5 meter daripada kedudukannya, menghala ke arah laluan pulang pasukan ronda yang telah keluar menghantar rakan yang sakit ke titik pendaratan. Di sebelah senjata itu, diletakkan port chest yang penuh berisi peluru.
Satu lagi kumpulan ronda, diketuai oleh Leftenan Muhammad Ramli Ismail juga bakal pulang bila-bila masa. Memikirkan laluan itu tidak akan dilalui musuh, mereka merasa lebih tenang, tapi tetap terus berwaspada. Iya. Sedang mereka berbual-bual kosong sambil menikmati teh yang dibuat oleh Mahmur, tiba-tiba terdengar bunyi daun kering dipijak orang. Apa ini? Sangkaan tropa Mahmur, bunyi itu adalah rakan-rakannya yang baru pulang, tetapi ia tidak dapat dipastikan kerana pandangannya dihalang oleh pohon rimbun. Iya, di hutan kan ya. Sangkaan itu adalah berdasarkan pengetahuannya bahawa laluan menurun bukit tersebut baru saja dilalui satu daripada 3 kumpulan ronda, serta menjadi laluan biasa bagi anggota semboyan, Lance Corporal Jamaluddin Suryani yang kerap turun naik, menukar bateri set radionya yang rosak. Bila mendengar suara yang makin ramai, tropa Mahmur menyangka ianya kumpulan ronda Sarjan Nordin Siddiq yang baru pulang daripada meronda. Saat itu, kira-kira 8 meter di hadapannya, alangkah terkejutnya beliau apabila muncul susuk tubuh, berpakaian uniform ala-ala Boda Scout, sedang berjalan laju menuju ke arahnya. Memang sah, ianya adalah kumpulan musuh. Bajunya berbeda. Musuh ini, lelaki cuy, yang ya. berada paling depan dalam barisan itu, terkejut apabila melihat tiba-tiba tropa Mahmur tercegat di hadapannya. Okey. Rakan-rakan pengganas yang berada di belakangnya terus menghampiri tanpa mengetahui apa yang sedang berlaku. Beberapa saat berlalu, dalam keadaan kedua-duanya terpegun dan bertentan mata antara satu sama lain. Ini bahaya. Sebenarnya, itulah kali pertama tropa Mahmur yang masih baru dalam pasukan berdepan dengan musuh. Ngeri banget ini. Namun, mindanya lebih cepat mentafsir apa yang berlaku, lalu membuatkannya mengambil tindakan pantas terlebih dahulu sebelum musuh sempat bertindak. Beliau segera melompat ke arah senjatanya yang berada kira-kira 5 meter daripada tempat beliau berdiri. Mujurlah sudah menjadi kebiasaan tropa Mahmur tidak mengunci senjatanya. Okey. Sebaik sahaja senjata dicapai, beliau terus mengangkat senjata ke aras pinggang lalu mencekahnya. Laju Kemudian banget beliau ni. menolak kunci selamat senjata ke mod automatik dan terus memuntahkan peluru kaliber 7.62 mm dari muncung senjata beliau. Selepas kelopak pertama habis, tropa Mahmur ternampak musuh kedua berada di dalam keadaan tertiarap dan masih hidup. Tropa Mahmur tanpa berlengah terus menyambar kelopak kedua dan meneruskan tembakan lagi. Laju banget. Seingat skillnya. beliau, 3 kelopak digunakannya semasa pertembungan tersebut. Habis sudah peluru kelopak yang ketiga, suasana menjadi sunyi dan sepi. Segala-galanya berlaku begitu pantas, dalam masa tidak sampai 3 minit. 3 minit. Dalam kegarahan menumpaskan musuh negara, membuatkan beliau tidak sedar yang sebutir peluru telah sipi-sipi menyinggahinya. Peluru musuh tersebut mematahkan pokok kecil yang berada kira-kira Gila. sejengkal daripada beliau. Seorang musuh yang cedera di tangan dan cuba melarikan diri telah dikejar selama hampir setengah jam oleh tropa Malik, namun gagal ditangkap. Melarikan diri. Reda bunyi tembakan dan selesai pertempuran, tropa Mahmur dan rakan-rakannya membuat penggeledahan atas arahan Korporal Ali Muhammad Tahir. Hasilnya, mereka menemui satu longgokan 2 mayat dan satu lagi longgokan 5 mayat musuh dalam keadaan bertindir. Hasil penggeledahan itu juga, mereka telah menemui 7 laras senjata Mark IV dan Sten gun, serta 8 beg galas berisi peralatan peribadi dan peluru. Pada ketika itu, kumpulan ronda yang baru pulang membuat rondaan, tidak berani menghampiri lokasi kejadian. Mereka khawatir disilap tembak kerana disangka sebagai musuh. Benar-benar. Selepas menunggu agak lama, barulah mereka dipanggil dan menghampiri kumpulan tropa Mahmur. Iya, sebab gelap. Malam cuy. itu, tropa Mahmur dan rakan teruknya terpaksa bermalam bersama mayat-mayat musuh tersebut. Ngeri. Hanya keesokannya, barulah mereka ditarik keluar menggunakan helikopter. Kejayaan Mahmur dan rakan-rakannya menewaskan musuh bukan setakat membuktikan Ini kehebatannya videonya. tetapi juga telah melakar 3 sejarah penting buat Regimen Gerak Khas. Pertempuran Operasi Gunung Gading itu mencatatkan 3 rekod yang belum terpecahkan sehingga ke hari ini. Luar Antara rekod biasa. tersebut ialah tropa Mahmur merupakan anggota Regimen Gerak Khas Malaysia yang pertama menumbangkan musuh sejak penubuhannya pada 1965. Okey. Rekod kedua, beliau telah berjaya membunuh musuh paling ramai
dalam satu operasi secara bersendirian. Waduh. Ketiga, beliau berjaya membunuh musuh paling ramai dalam masa yang paling singkat, iaitu 7 musuh dalam tempoh 3 minit. Atas keberanian, jasa dan pengorbanan yang tinggi kepada tanah air, beliau telah diperkenan untuk menerima pingat Panglima Gagah Berani Wis, daripada ya, Duli Yang macam Maha baru Mulia, bagus ya. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Al-Sultan Ismail Nasaruddin Shah pada 5 Jun 1968. Dapat penghargaan. Beliau bersara guys. setelah 21 tahun berkhidmat dalam GGK dengan pangkat lama terakhir sebagai pegawai waran kedua dan menetap di Batu Pahat, Johor. Okey, Batu Pahat. Moga keberanian pegawai waran kedua, Mahmur Said ini memberi motivasi dan menyemai semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Benar, benar. Terima kasih kerana menonton, sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Oke guys, cukup luar biasa ya kisah ini ya, yang dimana itu adalah di saat di kawasan itu banyak sekali komunis gitu ya, dan tiba-tiba langsung berhadapan, tapi dengan sigapnya luar biasa guys, dalam waktu 3 menit, walaupun itu adu tembak gitu ya, saling menyerang, tapi boleh mengenakan 7 dalam 3 menit, luar biasa guys ya. Dan aku respect lagi sebab dianugerahi ya, sebab ya harusnya seperti itu gitu, kita anugerahi kebesaran ya, sebab ini adalah salah satu perjuangan yang harus kita apresiasi gitu ya. Thank you banget lah intinya untuk kerajaan Malaysia memberikan anugerah kepada veteran-veteran ini, sebab memberikan jasa kepada negara guys ya, sebab bukan senang bro untuk menjadi salah satu anggota GGK ini ya. Dan GGK ini cukup luar biasa ya, track recordnya itu banyak sekali gitu guys, bukan kaleng-kaleng. Dan apalagi ini harusnya diangkat lagi dan diberikan gaji yang lebih tinggi ya harusnya guys ya, sebab kalau di Indonesia sendiri itu mau masuk tentara itu pun mahal banget guys, serius mahal banget, harus mempunyai duit banyak lah intinya. Kalau kita masuk di instansi kepolisian ataupun instansi tentara itu harus ada uang istilahnya guys, sebab ya kita banyak sekali orang yang mau masuk gitu ya, jadi sangat selektif banget gitu guys. Jadi harus mempunyai postur tubuh yang cukup bagus, ideal, dan juga harus mempunyai uang intinya guys. Kalau di Malaysia macam mana guys? Silahkan drop komen di bawah ya. Guys, kita coba tengok komenan dari netizen ini guys. Perwira pengorbanan Anda sekalian tiada tandingan. Jasa Anda sekalian mengalir seperti air sungai, kami rakyat terhutang budi. Kami tak mampu membalasnya, hanya doa mengiringi di perbatasan. Terima kasih perwira, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang membalas jasa dan pengorbanan Anda sekalian. Sekalian guys ya, Anda sekalianlah perwira sejati. Oke, bener banget ya, respect banget guys ya. Ini disematkan loh ya, jadi luar biasa. Dan ini ada lagi, moga jasa perwira kita terus tersemai di sanubari anak-anak bangsa tanah Melayu Malaysia. Tanpa pengorbanan mereka, siapalah kita pada hari ini. Betul sekali guys. Moga Allah permudahkan segala urusan mereka di dunia dan akhirat. Cari lagi perwira kita yang tidak didendang ini, masih ramai lagi di luar sana. Oke guys ya, perwira yang tidak didendang. Sebab itu kita harus apresiasi video-video seperti ini dan kita share sebanyak mungkin agar orang di luar sana ini tahu betapa pengorbanan para perwira ini perlu dihargai gitu guys ya. Sebab bukan senang loh bro, ini adalah salah satu nyawa taruhannya gitu. Dan beliau semua ini itu berani ataupun sanggup mati demi keamanan negara. Kalian macam mana guys? Jadi sama-sama kita doakan dan kita share banyak-banyak video ini agar masyarakat ini lebih tahu begitu berat pengorbanan para tentara, ATM, dan juga kepolisian ini guys ya. Jadi sama-sama kita doakan semoga gajinya lebih banyak lagi, lebih naik lagi biar sejahtera gitu ya. Sebab ada tunjangan-tunjangan gitu guys ya, dan ada nanti kalau pensiun juga gajinya banyak lagi agar makmur gitu guys. Sebab beliaulah yang akan berada di garda terdepan jika negara kita diancam oleh musuh guys. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. See you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.